Apa khabar semua? Dalam video ni kita nak tengok pasal sejenis gearbox yang dulu terkenal dalam kereta Proton Savvy, iaitu AMT. AMT ni nama penuh dia Automated Manual Transmission. Dan kalau nak ikutkan, banyak je kereta lain pakai gearbox AMT ni, tapi Proton je yang bila dia buat marketing dia highlightkan AMT ni. Jadi semua orang ingat Savvy je ada AMT, padahal dalam kereta lain pun ada je, cuma dia orang guna nama lain macam Semi Automatic Transmission SAT ataupun Clutchless Manual Transmission CMT. Lagi satu, model Savvy je yang pada zaman tu kira kehadapan lah teknologi dia, dan inilah pertama kali Proton test guna gearbox AMT. Jadi dalam video ni kita nak tengok macam mana AMT ni bekerja dan kenapa ada orang kata AMT ni dia tak smooth macam gearbox lain. Baik, pertama sekali kita mesti tahu yang AMT ni kalau kita sebagai pemandu, kereta ni lebih dekat dengan kereta automatik berbanding kereta manual. Walaupun dekat nama dia ada perkataan manual. Sebabnya kereta AMT ni dia tak ada pedal clutch. Jadi memang macam kereta automatik biasa. Cuma kita masih boleh manually upshift dengan downshift, sama ada guna tombol gear tu, atau kalau kereta tu ada pedal shift, boleh juga guna pedal shift. Dan kalau korang nak tahu, kereta automatik ni dia ada beberapa jenis lah gearbox dia. Contohnya ada gearbox CVT ataupun Continuously Variable Transmission. Ada juga DCT atau Dual Clutch Transmission, dan ada juga AT ataupun Automatic Transmission yang biasa. Dan kalau saya tambah satu lagi lah dalam kategori gearbox automatic ni, iaitu AMT. Jadi perbezaan antara CVT, DCT, AT dengan AMT ni adalah mekanisme dia, macam mana dia beroperasi. Kalau kita ni jenis tak kisah sangat, kemungkinan besar kita tak perasan pun gearbox kita ni jenis apa. Asal tekan minyak, dapat jalan, okey lah kan? Tapi ada juga orang yang dia boleh rasa beza antara jenis-jenis gearbox ni, walaupun semuanya dalam kategori automatik. Jadi gearbox AMT ni sebenarnya gearbox yang asas dia adalah gearbox manual. Sama je mekanisme untuk shift gear tu dengan kereta manual biasa. Cuma dekat clutch assembly tu, instead of guna tenaga kita sendiri untuk tekan pedal clutch untuk upshift dengan downshift, AMT ni dia guna actuator assist untuk engage dengan disengage clutch kita. Dan dia guna maklumat dari sensor-sensor yang connect ke ECU untuk decide sama ada nak naik gear atau nak turun gear. Kalau korang familiar dengan konsep DCT ataupun Dual Clutch Transmission, cara operasi AMT ni hampir sama. Maknanya masa guna gearbox manual, cuma clutch tu dikawal oleh ECU. Kalau anda terlepas penjelasan detail pasal DCT ni, boleh klik video dekat sini. Cumanya DCT ni dia ada dua clutch. Maknanya kalau kita dekat gear 1, satu lagi clutch dah standby dekat gear 2. Kalau kita dekat gear 2, satu lagi clutch dah standby dekat gear 3. Jadi gearbox DCT ni memang terkenal dengan kepantasan shifting dia. Sebab tu DCT ni orang pakai dekat kereta performance yang enjin dia ada horsepower dengan torque yang tinggi. Dekat dalam kereta pula, DCT ni sama macam AMT tadi sebab dia tak ada pedal untuk clutch. Tapi kita masih boleh manually upshift dengan downshift. Cuma DCT ni sebab dia best sebab pantas dan kereta power je yang guna, jadi cost dia memang tinggi. Mekanisme dekat dalam tu pun memang sangat kompleks dan ada banyak pertambahan komponen. Jadi kalau benda ni dia makin banyak dan makin kompleks, pasang pula dekat kereta yang power dia banyak, kemungkinan nak rosak tu lebih tinggi dari biasa. Jadi kita kena jaga dia betul-betul. Sebab tu bila sampai masa nak ganti minyak DCT ni, 2-3 ribu jugalah nak kena ready dalam poket. Jadi AMT ni tak adalah sampai guna dua clutch, dia guna satu clutch je. Kelebihan kalau guna satu clutch je, of course lah dari segi cost tu sendiri, gearbox ni tak terlalu mahal macam gearbox DCT, tapi masih dapat lagi sebahagian dari convenience gearbox DCT tu. Jadi bila nak upshift dengan downshift, memang boleh rasa dia akan ambil masa sikit. Kalau kita tengah spirited driving, memang ada rasa tak best sikit lah. AMT ni dia lebih kepada nak bagi kita selesa dan tak penat kaki nak tekan clutch. Mungkin kalau kita compare masa untuk kita tekan clutch dengan shift gear tu, sama je kot dengan tempoh masa AMT ni nak shift gear. Maknanya AMT ni dia lebih slow dari DCT tapi lebih jimat cost daripada DCT. Cuma satu isu dengan benda yang automatik ni, semua akan bergantung kepada input-input daripada sensor dan macam mana engineer program ECU kereta tu sendiri. Kalau kata programming dia bijak, maka bijaklah gearbox tu.
Dan kalau programming dia tak best lah gearbox tu. Biasanya dekat sini ada trade off lah. Kalau nak sedap, pantas, cepat semua, biasanya komponen tu akan ada wear and tear yang tinggi. Jadi cepat rosak. Kalau nak tahan lama, dia tak bolehlah agresif sangat. Jadi kita akan terasa macam perlahan sikit. Jadi bergantung apa yang manufacturer nak. Dia akan ada kelebihan dan kekurangan yang masing-masing. Kiranya AMT ni, kalau kita tengok dekat sini, kelebihan paling utama berbanding manual transmission adalah driver tak penatlah nak tukar gear. Lagi-lagi kalau jam dekat bandar-bandar besar. Dan bila ECU yang decide bila nak tukar gear, manufacturer boleh programkan kereta tu untuk operate dalam fuel efficient mode. Jadi kereta pun akan jadi sangat jimat minyak. Ini pun kiranya salah satu faktor yang membolehkan SUV ni dia pecahkan rekod kereta paling jimat minyak pada waktu tu. Tak tahu rekod tu dah pecah ke belum? Kalau anda tahu, tolong komen dekat bawah. Selain tu, driver pun ada pilihan sama ada nak biar kereta dia shift sendiri atau dia nak take over dan bawa macam kereta manual biasa. Cuma tak ada pedal clutch lah. Kira AMT ni dia lebih fleksibel berbanding dengan kereta yang guna gearbox 80 contohnya. Kita tak ada kontrol langsung bila nak tukar gear tu. Tapi kalau AMT, boleh kalau kita nak ubah-ubah gear ni. Jadi masa nak naik bukit atau nak turun bukit atau saja-saja nak pecut, memang boleh kalau guna gear AMT. Kekurangan AMT pula, macam saya explain tadi, dia bergantung kepada cara engineer setup ECU tu. Diorang ni dah set awal-awal dan data ni disimpan dalam ECU. ECU pula dah lock, jadi kita tak boleh nak hack lagi lah. Jadi kalau tak kena dengan cara pemanduan kita, itu yang kadang-kadang kita nak potong kereta depan, minta power tapi gear tak downshift. Kadang-kadang pula tengah potong kereta tu, dia pergi upshift pula. Terus jadi slow. Jadi benda-benda macam ni yang bergantung kepada teknologi yang available pada masa tu. Tapi gearbox zaman sekarang ni pun bijak-bijak. Cuma kereta Chevy tak dapat bertahan sebab dulu ada isu kena recall dan enjin pun ramai yang komplain susah nak dapat part. Jadi Proton pun stop production. Tapi bagi saya, sebab paling besar adalah dia launch sama tahun dengan Myvi. Dekat-dekat sangat pula tu tarikh launch tu, dan obviously sekarang ni dah terbukti yang Myvi menang. Sampai sekarang pun nama Myvi tu masih ada dalam production kot. Jadi tak boleh nak buat apa-apa. Tapi to be fair, ada je lagi kereta Chevy atas jalan sekarang ni. Cuma tak adalah sebanyak Myvi. Jadi sekarang ni korang faham tak apa dan macam mana gear AMT ni berfungsi? Basically, dia gearbox manual yang biasa, tapi ada actuator yang tolong kita tekankan clutch dan masukkan gear untuk kita. Boleh kata dia macam adik kepada gearbox DCT lah. Korang sendiri ada pengalaman tak pakai gearbox AMT ni? Ada tak pengalaman yang pelik-pelik? Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah. Dan kalau anda dapat belajar sesuatu dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu kami dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Dan kalau anda berminat, boleh juga join membership Hasbullah Syarah dengan cara tekan butang join dekat bawah. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.